Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni kita nak bincang pasal grade untuk kereta dari Jepun lah. Kita panggil kereta Ocean ni, kereta Recon dari Jepun. So kita nak bincang pasal Ocean report dia. Kalau kita tengok, banyaklah sekarang yang ada isu berkenaan report dari Jepun, grade-grade kereta. So hari ni kita bincangkan dan kita tengok macam mana Jepun gradekan kereta dia. Okay, so saya akan bincangkan dari grade 3.5, 4, 4.5, 5. So kita tengok secara depan mata, maksudnya kereta original dari Jepun sampai macam mana. And then kita tak ada touch up lagi, kita tak ada buat apa lagi dengan kereta tu. So kita tengok pada report dia dan kita refer dengan kereta tu sendiri. So dia remarkkan bahagian mana. Okay, so stay tune. Saya akan bincangkan berkenaan grade-grade kereta Recon Japan, especially-nya MPV. Okay, so selamat menonton sampai habis sebab saya akan bincangkan secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Okey, yang tadi saya cakap nak bincang berkenaan dengan Ocean report. So kita tengok pada report dia macam mana dan kita baca report dia macam mana. So macam kereta belakang saya ni Toyota Wildfire 2017. Dia punya report 4.5. Kereta ni 4.5. Okay, so saya boleh tunjuk dia punya report. Ni Ocean report dari Jepun lah. Okay, kereta ni 4.5A. Kita boleh tengok kat sini. Okay, report dia 4.5A. So kita tengok dengan report ni. Okay, kita tengok keadaan asal kereta ni. So macam mana orang Jepun tu dia gradekan kereta Jepun ni. Okay, ada macam-macam grade pun ada. R lah, daripada R sampai S. Okay, itu adalah grade Ocean House. And then di Jepun, Ocean House dia memang ada macam-macam. Okay, ada USS, ada TAA. So ada beberapa Ocean House, kadang-kadang berbeza dia punya grading dia. Okay, Ocean House ni dia just membantu kereta-kereta yang di Ocean ni untuk dijual. Maksudnya dia gradekan kereta tu. So dari situ kita boleh tengok condition kereta macam mana. Tapi kita kena faham, di Jepun dia gradekan kereta cuma luaran dan dalaman sahaja. Dia tak ada berkenaan dengan enjin. Dia tak ada spesifik dengan enjin. So kebanyakannya dia orang gradekan 4.5, 5 ataupun 3.5 berdasarkan luaran dia dan dalaman dia. Dalaman dia ada A, B, C, D lah. So yang macam mana kita faham. So untuk yang ni, ini adalah original condition. Kereta pun baru sampai. Saya pun dah jual kereta ni. So kita tengok keadaan asal dia dari Jepun macam mana kereta ni. Okay, stay tune, kita tengok. Okay, yang ni Toyota Wildfire ZG 2017. Macam yang saya cakap tadi, report untuk kereta ni ada dekat sini. Saya dah print out. Grade dia 4.5. Okay, yang ni memang dari Ocean House lah. So yang kita nak tengok sekarang ni, kita tengok yang ada marking dekat sini. Okay, so yang ada marking ni membuatkan dia dapat grade dia lah. Macam ni report ni dari USS. Kita boleh tengok dekat sini. So Ocean House dia USS Ocean House. Okay, so kita tengok apa yang dia gradekan. Kalau A dekat sini, maksudnya interior dia tu sangat cantik. Kalau A. Kalau B tu ada kotor-kotor sikit, C tu ada cala-cala, D tu agak kasar sikit. Okey, biasanya yang kita bawa masuk pun A dengan B, ataupun jarang-jarang kita jumpa C. So ini untuk grade interior dia. Yang ni untuk luaran kereta ni. Okey, so berdasarkan report ni, so kita tengok okey, ni kedudukan dia. Okey, ni kita baca report ni macam ni. Ni untuk bumper depan dia. Okay, so kita tengok bumper depan dia, apa yang dia cakap, ada tanda dekat sini. Okay, so kita tengok dekat sini ni ada tanda. Okay,
Tapi bila kita tengok betul-betul, okey, dalam gambar ni tak berapa nampak. Okey. So tanda dia ni kita boleh baca. Yang ni adalah di sini. Nampak tak? Ni. Ni untuk bawah bumper. So dia rimak dekat sini. Okey, ada bawah bumper ni ada macam tersagat sikit lah, cala sikit ni. Okey. So yang ni pun belum ditouch up dan akan ditouch up. Okey, ni kereta customer saya yang dia tengok depan mata. Inilah keadaan dia. Okey. Ni untuk yang bahagian depan ni lah. Okey. So kita tengok sisi yang ni pula. Okey. Yang ni pula. Okey, untuk kereta ni dia grade dekat sini A1. A1 ni cala dia macam ni. Rasa tak? Ni cala dia. Sangat-sangat sikit dan dari mata kasar pun kita tak nampak. Ni ada dekat sini ni. So dia rimak dekat sini A1. Okey. Inilah. Kalau kita lukis pun kita dah tak nampak dah. Tapi orang Jepun dia sangat-sangat particular dengan ada cala halus sebesar kuku, tak sampai, kecil sangat dekat sini. So dia grade kan. Lagi satu, okey, yang dekat belakang ni kita nak tengok. Okey, dekat belakang ni dia punya grade pun, kalau kita tengok secara mata kasar, susah kita nak nampak. Susah kita nak nampak yang mana dia grade kan. Okey. Yang ni ada A1 dekat sini. Okey. So kalau ikut secara kasarnya, mata kasarnya kita tak nampak. Tapi A1 tu adalah untuk yang cala tu boleh polish. Tak berapa nampak dekat sini boleh nampak. Sangat-sangat kecil ni. Kalau dalam kamera mungkin tak berapa nampak. Tapi kalau tengok secara mata kasar, dia boleh hilang dengan sekadar polish je. Tapi dia grade juga A1 dekat sini. Okey. So dia sangat detail. Bagi saya orang Jepun sangat detail. Sebab kalau tengok dari segi bumper dia, sangat cantik. Tak ada apa-apa masalah. Okey. Okey, so kita pergi ke bahagian belakang ni pula. Ada lagi satu A1. So kita cari. Okey. Ni lagi satu saya jumpa A1. Okey. Kalau boleh nampak tak ni? Chip ni. Sikit sangat ni. Kalau A1 dia sebesar macam ni je. Okey, ni mungkin kena tiang ke apa ni. Boleh nampak tak? Tu. Tu. Ni yang ni. So dekat belakang ni kita boleh refer. Ada A1. So sangat sikit. Ni pun boleh just touch up je. Sangat-sangat sikit. Okey, kita pergi belah kiri pula kereta ni. Okey, yang ni belah kiri ni okey. Ni ada satu. Nampak tak? Yang ni. Yang ni dia bukan cala ke apa benda. Okey, lagi satu. Ni dekat sini. Kalau boleh nampak. Ni. Ni pun boleh di touch up. So dekat sini orang Jepun tu rimak A1. Sebab sangat-sangat sikit. So kita just touch up sikit, dah settle. Lagi satu. Okey, dekat sini pun ada. Okey, kalau dia nampak tak sini. Okey, ini adalah A1 juga. Okey, sangat-sangat sikit. Ni sebesar ni je. Tapi Jepun dia rimakkan, dia very detail. Kalau dekat pintu-pintu ni pun kadang-kadang ada kena, nampak tak? Sini sikit. And then sini sikit. Bila buka pintu tu kadang-kadang kenalah tepi ni. Tapi kalau kita letak getah ke apa tepi ni, dah settle masalah. Buka pintu kena pintu kereta sebelah. Okey, ni. Inilah yang direferkan pada A1. Okey. Sangat-sangat, ni kalau sebesar mata pen je, memang kecil. So grade yang bagi saya cantik lah. Kalau 4.5 ni cantik. Okey, lagi satu kita tengok bahagian depan ni. Bahagian depan ni dia ada rimak juga. So kita cuba mencari. Dah jumpa. Nampak tak dekat sini? Dia ada macam line. Tapi yang ni, kalau kita polish, dia boleh hilang.
Dalam ni mungkin tak berapa nampak. Tu ada line tu. So siapa-siapa boleh nampak dia ada satu line. Tapi ni just polish saja. So dia rimak juga. Sebab orang Jepun ni nampak, orang Jepun dia very detail. Ada benda-benda halus macam ni pun dia very detail macam dekat sini. So ni just polish saja, dah settle masalah. Okay. And then dari segi yang lain-lain, insyaAllah tak ada masalah apa dengan kereta ni. Untuk grade 4.5 ni. So kalau A grade, kita tengok dalaman dia pula macam mana. Okay. Kalau grade yang macam kita panggil A lah, dalam dia A tu. Okay. Mari kita tengok dalaman dia. Okay. Kalau condition tu A, okay, condition yang A ni sangat-sangat cantik dalam dia. Okay, sangat-sangat cantik. Dalam macam baru. Okay, dalam dia macam baru. Okay, kalau A grade. So kalau ada cala-cala macam ni boleh buat balik, tak ada masalah, re-spray balik. Tapi yang kita nak tengok condition dalam dia. Dari segi ni pijak tak pijak dekat sini. Ini adalah keadaan asal di Jepun, condition asal di Jepun. So kita bawa, tengok depan-depan macam mana. Okey, ini keadaan dalam kereta ni. Okey. So ada just habuk-habuk je lah kalau kita tengok. So ada just kotor-kotor macam ni. Ni boleh lap-lap balik je. Okey. Kalau grade yang 4.5, dia akan kira luar dan dalam dia macam mana. Macam ni, kalau dalam dia A macam ni, sangat-sangat bagus sebab memang orang tu menjaga kereta. Maksudnya orang asal di Japan tu, pemilik asal dia jaga kereta dia. Okay. Dan kita tengok dekat sini. Okay. Ni belum di vacuum, belum apa lagi lah. Macam kereta ni original mileage dia 13,000. Kadang-kadang mileage 50,000 pun ada juga grade 5 ataupun 4.5. So benda tu bukan sekadar mileage rendah, grade bagus, tak juga. Ataupun mileage tinggi, grade tak bagus pun, tak juga. So dia agak subjektif. Berkenaan dengan mileage agak subjektif. As long as kereta tu kita tengok, dan kalau boleh jumpa saya dan kita tengok depan-depan dan test drive kereta tu. Okay. Macam ni memang keadaan cushion dia, kita tengok seat dia, semua macam baru. That's why orang Jepun dia gradekan A kat dalam dia. Maksudnya atas-atas semua tak ada kotor. So kurang penggunaan lah kereta ni di Jepun. 2017 mileage rendah, consider cantik juga. Okay. Macam ni. So kita boleh tengok keadaan asal dia macam mana. Even plastik ni dari kilang dia dari Jepun pun masih ada ni plastik. Okay. Kebanyakan orang dah touch up lah. Tapi kita punya konsep dekat sini tengok as is basis. So tengok keadaan original condition macam mana. Actually kalau original condition tu lagi puas hati kita nak tengok. Dekat belakang ni pun tak ada cala-cala. So maksudnya dia tak letak barang yang kasar-kasar dekat dalam kereta ni. So orang Jepun ni dia jaga kereta dia dan dia pakai dan terus dia jual. Okay. So inilah keadaan kereta untuk grade 4.5A. Okay, saya tunjuk report ni 4.5A. So mileage dia original 13,000. Kita pun memang tak adjust langsung mileage 13,000. Kita biarkan dan tengok keadaan kereta ni macam mana. So saya akan pergi pada grade-grade lain sebagai referral lah. Okay, nak tengok, kita boleh tengok secara original condition dia. Okay. So kita jumpa lagi. Saya tunjukkan kereta-kereta grade lain. Sebab kita ada macam-macam grade. Biasanya kita ambil 4 ke atas dan kadang-kadang ada 3.5. So saya akan tunjukkan secara jujur dan telus macam mana condition kereta tu. Okay. Okay, berjumpa lagi. Assalamualaikum.